Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam negara keusahawanan unggul 2030. Saya Asma Syakirah, merupakan pegawai Sekretariat Protege yang menjadi hos anda pada hari ini. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk ikuti sesi temu bual On Air with Protege Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak. Baiklah, saya ada berita untuk war-warkan kepada para graduan tentang program temuduga virtual mengikut zon yang akan dijalankan setiap minggu bermulai Julai sehingga Disember 2021. Kita ada 2 lagi sesi dan diharapkan anda semua yang inginkan pekerjaan dan pengalaman sangatlah disarankan untuk merebut peluang dan ikuti maklumat lanjut di media sosial rasmi Protege. Jadi jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan YouTube iaitu protege.my. Dan anda semua bolehlah sama-sama kongsikan FB Live ini supaya platform petang ini menjadi bermanfaat untuk semua. Semoga ilmu yang dikongsikan pada hari ini memberikan kebaikan ya para graduan dan usahawan. Baiklah, untuk pengetahuan para penonton yang saya hormati, sesi temu bual bagi program On Air with Protege terbahagi pada 2 kategori iaitu kebolehpasaran dan keusahawanan yang dijalankan secara berselang-seli pada setiap Jumaat 2 minggu sekali. Baiklah, pada penghujung 15 minit terakhir, anda semua boleh bertanyakan soalan kepada panel dan anda semua juga diminta untuk menjawab maklum balas pada pautan yang akan dipaparkan pada ruangan komen sebagai penambahbaikan dan cadangan untuk pihak kami. Baiklah, untuk para hadirin semua, program On Air with Protege merupakan satu platform yang kita sediakan khas untuk para graduan dan para usahawan yang ingin mencari peluang dan pengalaman. Jadi kami sediakan panel-panel jemputan untuk berkongsi dengan anda semua. Baiklah, tajuk kita pada hari ini adalah influencer di media sosial, kerjaya atau gaya hidup. Bersama panel jemputan kita Puan Ana Najah binti Syarin dan sebelum itu saya sangatlah galakkan anda semua yang menonton ini untuk kongsikan FB Live ini supaya platform petang ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekaligus mewawarkan inisiatif yang dijalankan oleh kementerian serta agensi-agensi di bawahnya. Okey, baiklah. Jadi jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan juga channel YouTube. Baiklah. Okey. Baiklah, seterusnya kita tak naklah membuang masa. Tajuk kita pada petang ini adalah influencer di media sosial, kerjaya atau gaya hidup yang akan disampaikan oleh seorang founder dan baker Halwa by Ana Najah daripada Puan Ana Najah binti Syarin. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya kongsikan sedikit kisah latar belakang panel kita terlebih dahulu dengan penonton semua. Puan Ana Najah mendapat pendidikan di SMK Perempuan Teacher Methodist Taiping pada 2008 hingga 2012 dan pada 2013 beliau terlibat dalam program exchange di Chariho Regional High School, Rhode Island, USA. Beliau juga telah menyambung pelajaran pada 2013 sehingga 2014 di SMK King Edward dan mendapat ijazah sarjana muda English daripada Universiti Malaya pada 2018. PKP merupakan penyebab utama Puan Ana fokus untuk berniaga secara sepenuh masa. Puan Ana memilih perniagaan kek kerana minat dan sudah ada pelanggan tetap. Permulaan perniagaan hanya untuk survive semasa pandemik kerana pendapatan semua ahli keluarga yang terkesan. Tetapi sekarang Puan Ana sudah ada hala tuju yang lebih besar setelah belajar dengan ramai ikon dalam bidang perniagaan. Terutama sekali setelah tamat program pencarian Nona Superwoman. Baiklah, jadi tanpa kita melengahkan masa, mari kita tampilkan panel kita yang istimewa. Hai. Assalamualaikum, Puan Ana. Salam. Hai Asma. Hai, okey. Alhamdulillah, harap Puan Ana dan penonton semua stay safe sebab kita masih lagi dalam pelan pemulihan negara, masih lagi berjuang untuk menormalisasikan keadaan norma baharu. Terima kasih Puan Ana kerana sudi bersama saya pada hari ini. Sama, no problem. Boleh je.
Baiklah, pada hari ini program Temu Bual on Air with Protege bersama anjuran Sekretariat Protege Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan untuk makluman penana dan penonton semua, sesi ini akan berlangsung selama 1 jam di mana pada 15 minit terakhir penonton semua boleh kemukakan komen untuk Puan Ana kita jawab lah. Dan anda semua juga diminta untuk menjawab maklum balas pada pautan yang akan dipaparkan pada ruangan komen pada hujung sesi ini nanti. Jadi saya tak naklah lengahkan masa. Puan Ana, kiranya kita dah bersedia ke? Yes, boleh. Let's go. Baiklah. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Puan Ana, bolehkah kongsikan bersama kami? Tadi saya dah bacakan sedikit latar belakang. Mungkin orang lebih nak tahu Puan Ana sebelum bergelar usahawan dan most favourite pencarian Nona. Okay. Sebelum Ana bergelar sebagai most favourite pencarian Nona Woman, to be honest memang sejak umur 18 tahun memang dah banyak berniaga sebenarnya. Kita dah cuba macam-macam jenis perniagaan, daripada kita cuba jual rantai, jual lipstick, pernah jual tudung juga walaupun tak berlaku. Jual tudung, kita cuba jual baju juga, tapi baju memang susah untuk dijual sebab baju bukan benda yang orang senang untuk repeat beli kan. Lepas tu semasa belajar kita teruskan jual tudung juga secara sampingan. And then kerana ada juga jadi part-time makeup artist dan juga freelance MC. So pelbagai jugalah jenis bisnes, jenis pekerjaan yang lain-lain cabang yang Ana dah pernah cuba sepanjang sebelum bergelar pencarian Nona Woman most favourite. Tapi selepas habis belajar, ada juga cuba apply macam-macam jenis pekerjaan. Cumanya tak ada rezeki di sana, tapi pernahlah di senarai pendek sebagai pembaca berita atau penyampai berita di TV9. Tapi setakat itu sahaja, and now I'm a full-time baker with a baking studio. Baiklah, saya kira sedikit menarik di mana ada penjualan dulu, maknanya pelbagai produk telah dicubalah kita kata kan. Yes, Baiklah, betul. sepanjang sebab saya tahu Puan Ana merupakan graduan daripada Universiti Malaya. Adakah semasa di Universiti Malaya sendiri pun telah memulakan bisnes? Yes, betul. Memang sejak kiranya business baking, kalau kita fokus business baking sekarang, kalau ikutkan memang sejak umur 18 tahun. Masa form 6 kita memang dah start baking secara kecil-kecilan, tapi to be honest masa tu bukan minat sangat pun. Cumanya kita buat just untuk dapat duit sampingan, saja duit belanja, suka-suka kan. Jadi daripada umur 18 tahun tu memang Ana dah start jual cookies, jual cupcakes yang simple-simple yang mudah untuk kita buat dalam kuantiti yang banyak sebab kita pun buat berseorangan. Tak ada pekerja, tak ada workspace yang luas. Jadi sebab sejak itu masuk di Universiti Malaya, kita ada juga open order. Tapi Ana open order bila Ana balik ke Taiping sahaja. Sebab kita tak ada kelengkapan tu di Kuala Lumpur kan, sebab Ana belajar di Universiti Malaya. Jadi kita balik Taiping waktu cuti sem break baru kita open order. Jadi kita macam ada on off lah. Waktu kita cuti kita tak buat, waktu kita balik kita buat. Macam tu. Baiklah, kiranya bermulanya daripada umur 18 kan? Jadi Puan Ana, bermula daripada usahawan sendiri secara atas talian dahulu atau bermula sebagai influencer? Mempunyai ada kenalan, ada surrounding, persekitaran, pengaruh tersendiri, target market dahulu, baru terjun ke bidang keusahawanan ataupun macam mana? Okay, kita yang bidang terjun kalau ikutkan. So masa umur 18 tahun tu memang kita tak tahu apa kalau ikutkan pasal bisnes tu. Jadi kita betul-betul buat just for fun. Kita dapat duit, seronok. Kalau jual tak laku, tak sedih. Macam tu lah cerita dia. Jadi target market ke apa memang kita tak tahu langsung benda-benda ni. Walaupun kita pernah dengar lah target audience ke benda-benda macam tu, tapi kita tak pernah tahu dengan lebih mendalam. So waktu tu pun baru umur 18. Jadi kita jual setakat untuk jual. Promote kat kawan-kawan. Jadi pun masa tu nak kata influencer pun tak ada influencer sangat pun sebab budak-budak hingusan lagi pun masa tu kan. Budak-budak lagi. Jadi nak kata influencer tak ada, tapi kita memang ada kawan-kawan and family yang ramai yang boleh support kita. Jadi diorang lah antara customer-customer pertama Ana masa Ana memulakan bisnes tu. Baiklah, jadi disebabkan Puan Ana ataupun saya lebih mesra lah panggil Kak Ana. Okay. Yes, kamu ingat semua panggil Kak Ana je. Okay, saya lebih mesra panggil Kak Ana di mana Kak Ana sendiri mempunyai circle tersendiri. Saya kira ada supportive sokongan tu memang supportive lah di sekeliling yang sentiasa ikut rapat perkembangan Kak Ana. Jadi bagaimana Kak Ana gunakan kira pengaruh untuk memberikan kebaikan lah kepada masyarakat? Okay,
Uh, to be honest, memang Ana sendiri mengaku walaupun macam tak, bukan kita perasan tapi memang kita tahu kita ada ramai kawan-kawan. Ramai kawan-kawan, ramai kenalan sebab I'm a social butterfly. Ana senang berkawan dengan ramai orang. Jadi daripada kita panggil talent tu lah kot, talent untuk berkawan dengan orang tu, kita gunakan untuk tarik orang untuk sesi follow kita. Macam mana cara kita tarik orang untuk follow kita ialah by sharing our personal stories on Instagram. Ana ni memang daripada dulu sampai sekarang Ana suka cerita semua benda dekat Instagram. Kalau bukan Instagram, dekat Facebook. Lepas tu selalu tweet dekat Twitter juga, of course. Segala media sosial kita ada, kita memang gunakan untuk sharing, kita share. Kadang-kadang bukan untuk menunjukkan apa lah, benda tu masa seronok. Sebab kalau orang tu betul niat yang baik, mereka akan tengok story kita, mereka akan rasa happy, gembira, rasa terinspirasi sekali. Sebab Ana sendiri pun ada juga sumber-sumber inspirasi yang Kak Ana tengok untuk dapatkan inspirasi. Jadi why not kita buat benda tu, sebab to be honest masa Kak Ana share apa-apa kejayaan ataupun good stories from me, akan ada orang DM Ana, thank you for sharing, thank you sebab menaikkan balik semangat saya. So benda-benda macam tu yang membuatkan Kak Ana terus share personal stories on Instagram, Facebook and everything. Benda-benda macam itulah punca kenapa I keep on sharing gitu. Okay, baiklah. Bercakap pasal media sosial. Pastinya Halwa sendiri sama naik lah bila kita tengok Instagram ataupun media sosial. Halwa and Ana Najia mempunyai followers yang lebih kurang. Jadi Halwa banyak lagi. Halwa banyak lagi. Kan? Okay, so macam mana Kak Ana build your own branding sebagai Halwa tu? Okay. Nak dapatkan nama Halwa tu sendiri pun merupakan satu cabaran lah, to be honest. Sebab masa permulaan buat bisnes baking, macam-macam nama dah Kak Ana pernah bagi nama bahasa Itali lah kononnya kan. Tapi benda tu orang susah nak ingat. Bila orang kita susah nak sebut, dia orang kan susah nak ingat. So sebenarnya sebelum ni nama Dolce. Melampau. Dolce, dia dalam bahasa Itali maksudnya manisan ataupun manis. So Kak Ana macam susah lah orang nak ingat, nak sebut pun susah. So kita Google apa lagi perkataan-perkataan lain dalam bahasa lain yang membawa makna manisan ataupun manis. So kita ada bahasa Arab iaitu halwa. So timbullah nama Halwa by Ana Najia. Kenapa tak letak Halwa saja? Sebab it's very general kan. Kalau letak Halwa saja, dah ramai guna nama Halwa. So kita gunakan nama sendiri juga. So rasanya itu pun merupakan satu punca ataupun sebab yang Halwa pun boleh sama-sama naik dengan personal IG atau personal account Ana Najia sendiri. So kita bawa nama kita sendiri juga. Kita kan gunakan benda-benda tu kan. And yes, macam branding tu kita memang kena banyak sangat-sangat. Setiap kali ada benda baru yang kita dah buat, kita kena selalu share. Gunakan platform, contohnya Facebook antara platform yang sangat kuat. Sebabnya setiap kali kita ada community bakers yang sangat besar tau di Malaysia. And kita ada group Facebook juga sendiri khas untuk bakers. So why not as a baker kita join je group Facebook tu. And dari situ kita share. Kita share hasil kerja kita, kalau ada benda kita tak faham ataupun benda kita tak belajar, kita boleh just tanya dalam grup-grup tu. Jadi dari situ orang secara tidak langsung akan mengenali nama brand kita. Baiklah, jadi daripada dah dapat nama, membina nama dan saya kira sekarang pun dalam proses masih untuk memperluaskan rangkaian Halwa tu kan. Okay, adakah itu merupakan faktor ataupun punca kenapa Kak Ana join program Nona Superwoman? Yes, of course. To be honest, yes. Sebab masa kita join pencarian Nona Superwoman tu, kebetulan masa tu memang tengah PKP tau. And Kak Ana sedar kita berada di Taiping, Perak. It's not a big city, just a small town. Dan kita tahu market di Taiping masa tu taklah berapa luas sangat. Alhamdulillah sale kita buat, Alhamdulillah mencukupi, memang sangat merangsangkan. Tapi I know kalau Kak Ana teruskan stay macam tu saja, tak buat apa, just buat benda yang Kak Ana dah sentiasa buat everyday, bisnes kita akan jadi tepu. Faham tak? Benda yang macam kita dah buat kita akan boring, bakers pun akan boring. So Kak Ana jumpa je terus pasal pencarian ni dekat Instagram Majalah Nona. Kak Ana terus macam okay cubalah. Kita cuba, kita tak rasa kita akan dapat tapi kita cuba. And kita dah go through auditions, go through many stages. Untuk auditions tu tengok-tengok dapat, Alhamdulillah. And now memang banyak sangat-sangat peluang yang kita orang dapat from Usanita sendiri. Usanita tu merupakan main sponsor untuk program pencarian Nona Superwoman and sampai sekarang kami masih lagi aktif bersama dengan Usanita.
Okay, bila nak masuk ke Nona Superwoman tu pastinya ada, saya kira persiapan lah, bukan dengan tangan kosong, ada tujuannya, ada hala tuju yang nak dicapai kan. Boleh kongsikan bersama kami, apakah mungkin apa orang kata apa yang di-aim lah untuk dalam Ya. Okay, BM kami ialah sebenarnya nak membawa nama Halwa tu sendiri keluar Taiping. Nak bawa keluar Taiping sebab kalau kita teruskan media sosial sahaja memang betul. Itu pun antara apa ni, boleh jadi sebab utama kita boleh besarkan nama branding kita. Tapi it's not easy masuk TV. Nak bawa nama brand kita masuk TV. So kita tahu dari situ juga kita akan dapat banyak connection. Kita akan dapat ramai kenalan-kenalan. And tambah-tambah lagi yang masuk program pula usahawan-usahawan wanita yang lain. And juri-juri kami pula orang-orang yang hebat-hebat kan. Jadi kita masuk program ni, mindset kita adalah untuk belajar. Untuk belajar macam mana nak menguruskan bisnes dengan betul. Belajar macam mana kita nak buat branding dengan betul. Sebab sebelum ni Kak Ana buat bisnes tak ada guru. Kita tak belajar. Kita memang buat pakai hentam, bidang terjun, shot sendiri. Aku rasa okey, tak okey macam tu. So bila kita masuk pencarian Nona Superwoman ni, kita ada ramai guru-guru dengan kenalan yang kita boleh share sama-sama macam mana cara untuk mengembangkan bisnes, macam mana cara nak buat bisnes dengan betul. And to be honest, sebelum ni banyak sangat benda yang tak betul. So sekarang kita apa betul kan? Kira hala tuju tu lebih nampak lah ya? Yes, betul. Betul. Okay, baiklah. Sebelum lah kita nak bercerita sebelum menang most favourite tu, okay, apakah macam cabaran sendirilah dalam apabila join Nona Superwoman ni sambil-sambil, sebab Halwa tu sendiri Halwa by Ana. So macam mana Kak Ana membahagikan masa? Okay. Masa kita tahu kita dapat jadi finalist top 12 untuk pencarian Nona Superwoman tu, diorang dah bagi tahu kita akan banyak kena ulang alik ke Kuala Lumpur, kita akan banyak sangat interviews, banyak sangat meetings. Jadi benda macam tu buat Kak Ana rasa rusing to be honest. Rasa rusing sebab masa tu Kak Ana tak betul-betul prepared. Macam kita sebelum tu Kak Ana sendiri terlibat dalam production. Kak Ana yang membeli barang, Kak Ana yang menghantar kek walaupun ada staff, tapi staff membantu apa yang perlu. Jadi masa tu once Kak Ana tahu je, Kak Ana dapat, ada orang bagi tahu je benda tu, Kak Ana terus bahagikan tugas. Jadi kita tahu production kita serahkan kepada baker saja. Hantar barang kita dah hire runner ataupun delivery partners yang betul-betul kita boleh percaya. And untuk kiranya manage business tu Kak Ana sendirilah. Kiranya sambil kita bertanding, sambil-sambil kita uruskan bisnes juga. Tapi production memang Kak Ana dah langsung tak terlibat semasa program tu berlangsung. Sebab Kak Ana perlu berada di Kuala Lumpur selama 2 minggu berturut-turut. Jadi memang impossible untuk Kak Ana macam habis syuting terus balik typing, tak mungkin. Sebab kita habis syuting pun lambat kan 2 pagi, lepas tu 6 pagi dah full time. So benda-benda macam tu kita memang kena pandai lah, kiranya kita hire beberapa kepala dalam antara staff kita. Kiranya staff ni jaga ini, staff ni jaga ini. So diorang tahu apa yang diorang perlu buat. Tapi itulah pentingnya kita ada staff yang betul-betul boleh dipercayai. Sebab Alhamdulillah setakat ni Halwa ada 4 orang pekerja tetap yang kita betul-betul boleh percaya. Yang Kak Ana bagi tahu apa perlu buat, diorang tahu dah nak buat apa. Baiklah Kak Ana, berbicara tentang pembahagian masa dan keperluan staff tu, apakah kriteria utamalah Kak Ana rasa the X factor yang membuatkan Kak Ana terpilih dalam mula-mula nak masuk Nona Superwoman tu? Okay, kita ada bincang dengan Datin Azliana Hassan yang main sponsor Anda Usanita tu. Kak Ana tanya dia macam mana Kak Ana boleh terpilih sebab mesti ramai, lebih dari 300 orang usahawan wanita yang apply untuk program tau. Jadi kita macam mestilah kenapa aku terpilih antara ramai-ramai tu, jadi top 12 baru buat bisnes tahun lebih kan. And Datin cakap dia masa interview tu, sebab ada dalam 4-5 orang kot masa dalam online interview tu. Masa tu kita perlu dapat at least 3 yes. 3 yes daripada 5 orang tu. And Datin cakap Kak Ana terpilih sebab dia nampak, dia tengok Instagram Kak Ana. Dia tengok Instagram Halwa. Dia tengok dia kata Kak Ana ni nampak orang yang kreatif. Dia yang cakap, bukan Kak Ana cakap, dia yang cakap. Dia cakap Kak Ana ni orang yang kreatif. Dia suka cara kita buat baking studio. Dia suka tengok presentation cake, dia suka tengok gambar-gambar cake tu semua. Jadi dia rasa benda ni menarik. And tambah lagi Kak Ana pun baru umur 26 tahun. Jadi dia rasa benda tu impressive lah. So yes, that's why Kak Ana terpilih.
Okay, baiklah. Kiranya dah join Nona Superwoman. Yes. Apakah cabaran-cabaran pula sepanjang, sebab kita tahu dalam setiap episod ada task-task tersendiri yang saya kira mencabarlah untuk seorang founder, seorang backer yang semuanya saya kira ialah macam Kak Ana kata, kita baru mulakan perniagaan kan, baru setahun. Jadi apakah, boleh share dengan kami hari ini? Cabaran dia mental kita memang kena kuat sebab sepanjang program berlangsung, cabaran paling kuat adalah mental Kak Ana sendiri. Sebab memang penat, penat. Tambah Kak Ana pula kebetulan mengandung masa program tu. Masa program baru tahu mengandung. Jadi bayangkan first trimester, kita dah kena call time pukul 6 pagi, lepas tu balik pukul 2 pagi, lepas tu kena ready for next task dengan rasa nervous, tersingkir ke tidak, kita tak tahu. Lepas tu task apa yang akan diberikan, kita tak tahu. So benda-benda tu semua memenatkan mental. Memang sangat-sangat challenging. Jadi itu antara cabaran terbesar Kak Ana sebenarnya sebab mental kita sangat-sangat kena kuat. Tapi itu benda yang normal. Sebagai seorang usahawan, siapa nak jadi businesswoman atau businessman, memang wajib kena ada ketahanan mental yang sangat kuat. Tipulah kalau kita cakap Kak Ana tak pernah menangis sepanjang menguruskan bisnes ni walaupun baru setahun lebih. Tapi rasanya hampir setiap hari kot Kak Ana menangis masa program berlangsung sebab rasa macam penat, rasa macam boleh ke buat benda ni memalukan haluan tak, macam tu. Kita tak nak memalukan nama branding kita dalam bertanding pun, kita tak nak buat benda-benda yang boleh menjatuhkan brand kita kan. Sebab bukan senang nak naik, tapi nak jatuh tu senang je. Benda-benda macam tu lah cabaran terbesar Kak Ana kot. Jadi kalaulah Kak Ana masih ingat, mestilah saya rasa task yang paling susah lah untuk share dengan penonton hari ni. Task rasa kalah pun tak apalah, mungkin. 3 minggu terakhir memang mindset Kak Ana kalah pun tak apalah. Macam tu. 3 minggu terakhir. Sebab 3 minggu terakhir tu Kak Ana tengok finalis yang tinggal semuanya memang yang strong. Memang kita tahu diorang platform yang dah kiranya diorang berpengalaman. Diorang dah memang sangat kiranya berpengalaman dalam mengurus bisnes. Diorang pula bisnes diorang kita tengok agak besar juga kan berbanding dengan bisnes kita. Jadi masa tu Kak Ana fikir takkan dia tersingkir, mesti aku. Masa tu kita asyik compare, faham tak? Sebab kita tu tak tahu. Sebab masa presentation kita buat secara individu. Jadi kita tak tahu yang lain-lain tu dapat komen macam mana. Tapi bagi Kak Ana yang paling challenging masa episod 6 rasanya. 6 ataupun 5, I'm not sure. Tapi episod tu di mana kita orang diberi task, diorang cakap kita akan dapat item yang kita tak tahu benda apa. And Kak Ana dapat kacang tanah. And dengan produk tu Kak Ana perlu buat satu business plan selama 5 tahun. And Kak Ana tak tahu sebenarnya task tu merupakan task untuk menunjukkan inovasi kita. Jadi dari situlah sebenarnya memang sangat challenging sebab Kak Ana memang dah lari tajuk. Kak Ana tak capai apa yang Datin nak, apa yang Awal Syari nak. And ada founder T-Life juga masa tu. Jadi mereka cakap tak nampak inovasi produk Kak Ana tu. Tapi Alhamdulillah lah tak tersingkir. Sebab ada Kak Ana, tapi minggu tu Kak Ana bottom tu. Sebab memang tak capai apa yang diorang nak. Tapi Alhamdulillah kekal sehingga ke final. Baiklah, kekal sehingga ke final dan sebagai pemenang most favorite pencarian Nona dan berada dalam lingkungan kumpulan-kumpulan usahawan yang saya kira berjaya lah kan. Dan mempunyai saingan dalam bidang tersendiri. Apakah impak positif yang Kak Ana dapat daripada program tu dan sampai sekarang yang Kak Ana boleh kongsikan? Sebenarnya masa program tu pertama kita orang dah rasa macam what's next? Sebab kita tahu kebanyakan reality show ataupun rancangan reality TV kalau dah habis-habislah pandai-pandai survive kan. But this program memang sangat-sangat membantu usahawan wanita yang join pencarian Nona Superwoman ni sebab kita tahu even yang tersingkir awal pun sekalipun usaha Nita akan bawa kita yang tersingkir sekalipun, bukan yang menang sahaja untuk join macam-macam jenis program-program usahawanan bersama dengan mentor-mentor. Sekarang ini yang tengah berlangsung ni Hari Aspirasi Keluarga di Kuala Lumpur Convention Center. Kami ada 6 orang yang membuka booth jualan di sepanjang 4 hari ni. Jadi itu merupakan salah satu impak positif lah. And lepas ini sendiri pun memang Datin akan bawa kita kiranya jumpa pelbagai orang-orang ataupun ikon usahawan. And minggu ni kita dah jumpa Walbirina and next week pun kita akan ada program insyaAllah. And tahun depan banyak lagi benda yang Datin Azliana akan bawa kita. Jadi sekarang ni impact dia memang Kak Ana perlu ikut je untuk kekalkan momentum tu. Selagi kita mampu kita buat je dulu.
Okey, baiklah. Jadi kiranya memang impak positif lah. Apalah kiranya nasihat-nasihat yang Kak Ana sering dapat daripada surrounding sekarang, kiranya daripada usahawan-usahawan, kira dah ada, kalau ikutkan 12 apa orang kata, rakan seperjuangan tu dah boleh jadi 12 connection kan orang kata, rangkaian perniagaan. Jadi apakah nasihat-nasihat mereka yang Kak Ana rasa, oh betul aku kena macam ni, aku kena macam tu ke? Okay. Okay, ini kira betul lah 12 orang kalau termasuk dengan Datin Azlan tu 12 orang, lagi 11 orang finalis. Kita pernah bincang apa yang kita nak buat selepas ini kan. And Kak Ana, sebenarnya Kak Ana dah beritahu diorang, Kak Ana nak buka cafe di Taiping masa tu. So sekarang baking studio je, kiranya orang tak boleh duduk makan. So kita nak buka cafe kat Taipei, tempat orang boleh dine in. Tapi dibantang keras oleh semua orang. Sebab diorang nampak apa yang Kak Ana tak nampak, iaitu target market di Taiping adalah agak terhad kalau nak dibandingkan dengan bandar-bandar besar yang lain di sekitar Perak kan, macam Ipoh. Kalau nak terus pergi ke Kuala Lumpur, competition sebenarnya agak tinggi and cost pun sangat tinggi. Jadi diorang kata, why nak pergi ke Ipoh? Diorang sendiri tanya, why nak pergi ke Ipoh? Sebab Ipoh market luas, pendapatan pula tinggi, purata pendapatan lebih tinggi daripada Taiping. So daripada kita habiskan duit buka baking cafe di Taiping yang Kak Ana dah ada baking studio, why not invest it in somewhere else? Kiranya di Ipoh ke? Memang sekarang nampak Ipoh je sekarang ni lah. So sekarang ni apa yang Kak Ana kena buat berdasarkan nasihat-nasihat diorang ialah untuk tarik lebih ramai customers di Ipoh sebelum kita mampu secara mental, financial untuk buka sebuah cafe di Ipoh. Yes. Lah, okey. Jadi target halwa selepas ni kemungkinannya di Ipoh belum sampai Kuala Lumpur. Kemungkinan. Okay. Yes, kemungkinan. Orang Kuala Lumpur pun ramai menanti. Saya kira kita lihat Instagram Halwa, semakin ramai yang membeli di AKM Hari Keluarga 100 Hari Keluarga tu. Jadi ramai. Saya rasa saya pun tak sempat. Jadi mungkin orang-orang yang tengah menonton ni bolehlah ke sana dan menikmati halwa. Kalau nak ke Taiping memang susah kan. Okey. Halwa sendiri, kemanisan. Okey. Di sebalik kemanisan lah dan kejayaan yang kita lihat sekarang, kita tahu Ana pastinya mengalami titik-titik orang kata rapuh ataupun jatuh tapi bangkit semula. Jadi apakah jangkaan Kak Ana selepas ni? Macam mana selain daripada Ipoh, kemungkinannya apa lagi yang antara yang akan dilaksanakan, yang akan dibuatlah oleh Halwa? Apa kemungkinan untuk peminat-peminat Halwa? Mungkin yang dekat Kuala Lumpur dapat COD setiap minggu kan? Ada tarik Kuala Lumpur juga tu. Okay, selain daripada itu, sekarang ni fokus kami bila Kak Ana join booth di Hari Aspirasi Keluarga ni kan, kalau nampak why not lepas ni Kak Ana boleh fokus kepada banyak food festival yang lain. Sebab dari sini kita boleh dapat ramai gila customers baru. Sebab to be honest, macam semalam our first day, Kak Ana tak target tinggi sangat. Kak Ana target dalam 300 unit dalam masa 2 hari je terjual. Macam tu lah, itu pun sebenarnya agak tinggi tau. Sebab yelah siapa Halwa tiba nak jual kat KL yang dah ada banyak gila brand cake yang terkenal kan. So bila kita buka semalam nampak kita tengok feedback memang sangat-sangat memberansangkan. So kita fikir why not lepas ni apa-apa food festival yang ada di Kuala Lumpur yang kita nampak macam berbaloi untuk kita sertai, kita join. Any events yang kita boleh buka booth jualan lah untuk memperkenalkan lagi Halwa. So kita tengoklah kalau Kuala Lumpur permintaan lagi tinggi, kita pergi Kuala Lumpur. Kalau kemungkinan kita tengoklah kan. Macam tu. Baiklah, insyaAllah kan. Okay. InsyaAllah. Daripada sudut sekarang dah ke fizikal lah sebab dah boleh kan ke fizikal. Dulu kita banyak menggunakan media sosial lah. Okay. Halwa sendiri macam mana untuk memastikan rangkaian media sosial tu sampai kepada pasaran yang ditarget lah kita kata, kepada pelanggan? Macam mana berita tu? Okay, Halwa ada buat promo ke? Halwa ada buat opening ke? Macam mana? Kalau ikutkan my style, kita lebih fokus kepada soft selling. Kalau kita tak nak hard sell sangat. Kalau hard sell tu macam yang Asma tunjuk contoh tadi, kita buat promo ni, kita jual ni, kita ada produk ni berapa ringgit. Benda tu macam hard selling, kita tunjuk sangat kita nak jual. Tapi kalau kita di Halwa, kita fokus kepada soft selling.
Sebab tu penting kita kenal setiap media sosial kita guna. Contoh kalau di TikTok, audience dia macam mana, apa perlu, apa kita hidangan yang kita bisa hidangkan di platform TikTok kan, kalau kita tarik customers. Facebook pula macam mana, Twitter macam mana, Instagram macam mana. Ni empat-empat ni audience dia sangat berbeza kalau ikutkan. Kalau di Facebook orang lebih attached dengan personal stories yang paling panjang berjela pun orang akan baca. So di situ kita boleh share apa jatuh bangun kita, apa cabaran kita hadapi untuk minggu tu, untuk tarik orang. Sebab kalau orang dah kenal kita, automatik insya-Allah dia orang akan beli produk kita. Kita tak perlu cerita kita jual ke apa, just bagi tahu kita ada produk ni, minggu ni kita macam-macam ni, benda macam tu. Di Twitter pula tak perlu cerita panjang. Tak perlu cerita panjang sebab orang tak tertarik sangat nak baca panjang. Kita lebih kepada share visual-visual yang menarik, sama juga macam Instagram. Di Instagram, kerana perasan audience ataupun customer kita lebih kepada golongan-golongan orang muda. Kalau di Facebook orang yang lebih berusia, atau sebab di typing sendiri ramai orang yang berusia kan, kalau ikutkan majoriti dia. So di Facebook, di Twitter, Instagram ni memang tiga ni sangat-sangat kena fokus. So kita tahu di setiap media sosial ni kita nak buat macam mana. Macam cara kita nak promote. Tak bolehlah tiga-tiga ni kita share benda yang sama sebab benda tu akan jadi boring. Kalau di TikTok benda ni agak kita panggil mengambil masa dan memerlukan usaha yang lebih tinggi sebab perlu buat video. Kalau buat video biasa-biasa orang tak tengok, dia lambat naik FYP. So bila kita ada masa, kita akan kumpul konten, kumpul video yang kita akan boleh post di TikTok. Macam tu. Adakah Kak Ana sendiri yang merangka lah saya boleh kata, ataupun ada bantuan-bantuan ataupun memang Kak Ana hire macam mana nak strukturkan media sosial tu untuk highlightkan Halwa? Yalah, sebab Halwa sendiri bermula daripada Kak Ana kata PKP lah, baru betul-betul bergerak aktif kan. Jadi how menggunakan media sosial tu secara maksimum lah saya kira masa PKP kan? Okay, buat masa sekarang memang Kak Ana sendiri yang handle media sosial sebab bakers kita yang fokus kepada production untuk jaga kualiti. And sekarang sebab itulah kalau tengok TikTok dan juga Instagram Halwa masa Kak Ana masih lagi bertanding dalam pencarian Nona, dia agak slow sebab Kak Ana busy dengan pencarian Nona Superwoman tu. Sebab Kak Ana nak cari orang ataupun someone yang in charge of social media, Kak Ana ni agak memilih. Sebab kita ada style kita sendiri. Jadi kalau kita nak hire orang, kita rasa macam boleh ke kita tengok dia orang punya resume pun macam tak kena dengan style kita, style Halwa kan. Jadi kita tak nak nampak benda tu lari nanti. So benda tu akan mengambil masa, tapi Kak Ana memang dalam proses untuk mencari someone yang boleh uruskan social media kita lah. And Kak Ana tak adalah study sangat kalau ikutkan pasal kita Google ke Facebook ni macam mana, Twitter macam mana, tak ada. Tapi ni semua based on pengalaman. Sebab kita pun customer, walaupun kita business owners, kita pun pernah jadi customer someone else kan. So kita tahu sebenarnya apa yang kita nak bila kita buka Facebook page ke, Twitter ke, Instashop orang. So dari situ, dari pengalaman ni lah Kak Ana guna pakai untuk cara Kak Ana manage social media. Macam tu. Okay, baiklah. Kita ke soalan yang seterusnya. Dalam usaha membangunkan diri Kak Ana dan perniagaan Kak Ana sendiri, pasti kita ni tak terlepas lah daripada komen-komen netizen dan pelanggan. Apakah risiko lah yang pernah dihadapi sepanjang menjalankan perniagaan? Memandangkan Halwa maybe antara Kak Ana tak berani nak claim, antara baking studio pertama di Taiping yang fokus kepada jualan kek premium. Bakers yang jual kek premium memang ramai, tapi yang ada physical store atau physical shop tak ramai. Jadi benda tu antara cabaran yang sebenarnya sangat berisiko. Sebab kita tahu yes, Taiping orang sebenarnya berduit. Cuma yes, orang nak spend RM20, RM18 untuk sebiji kek, orang akan fikir banyak kali lah sebab bukan makanan harian kan. Jadi benda tu sebenarnya permulaan yes, ramai persoalkan kenapa mahal. Sebab tak ramai yang tahu sebenarnya kek premium ni macam mana. Orang yang kita jual kek yang sama macam di kedai-kedai bakery yang lain yang fokus pada kek bajet. Jualan kek bajet pun tak salah tau. Kadang tak cakap kek bajet lagi tak okey ke, kek premium lagi okey ke. It's based on preference masing-masing. Ada kadang-kadang kita rasa nak makan kek spun, ada kadang-kadang kita nak makan kek butter, kek cheese, benda-benda yang mahal. So itu based on someone else lah kan. Dia orang sendiri punya preference dan juga taste. Jadi permulaan tu memang kita kena tutup telinga. Orang cakap mahal. So dari situ kita tak boleh lah macam orang cakap mahal macam mana nak down je, tak boleh. Kita kena cari solution. So solution dia kita educate our customers, educate audience tentang kenapa produk kita mahal. Produk kita mahal so kita gunakan barang-barang yang berkualiti, barang-barang pun mahal. Tambah sekarang sepanjang Kak Ana berniaga pula,
dah 3-4 kali kot barang asyik naik harga. Naik harga takat ni, naik lagi. Tapi produk kita kekal harga tu. So dari situ kita kena educate our customers. Kita tak boleh lah anggap dia orang tahu sendiri, cari sendiri. Tak ada siapa lah kalau kita rasa mahal, ada ke kita nak google sendiri kenapa barang ni mahal? Tak. So kita as business owner, sebagai sebuah business juga, kita perlu educate our customers untuk memastikan customers terus membeli yang kita. So diorang tahulah kita ni bukan nak cekik darah ke apa, macam tu. Okay, baiklah. Bila kita bercakap pasal customer selain daripada mahal atau ada ke yang terus datang physical store kata tak sedap lah, ada tak kena lah, ada tak yang Kak Ana terima lah? Yang terus datang kedai cakap tak sedap tu tak ada lagi. Alhamdulillah tak ada lagi. Tapi I don't know lah kalau belakang macam mana kan. Tapi ada yang DM cakap rasa tak berbaloi, harga macam tu, kek rasa macam ni. Of course ada benda tu, sebab tu Kak Ana cakap benda ni based on cita rasa masing-masing, lidah masing-masing. Macam Kak Ana sendiri pun ada kek yang Kak Ana sebenarnya tak berapa suka, tak kena lidah Kak Ana sebab Kak Ana ni jenis orang yang suka makan benda-benda yang manis sikit. Kadang kalau masam betul-betul nak masam. Tapi sebab ada permintaan, bila kita cuba jual, kita tak apa suka tapi ramai sangat yang minta, ramai sangat yang suka, kita jual. So bila ada yang macam tu, of course kita just cakap terima kasih for the feedbacks. And kalau ada reviews pun, kita terima je dengan hati yang terbuka. Sebab tu Kak Nah cakap nak buat bisnes, mental memang kena sangat-sangat kuat. Tak bolehlah setiap kali dapat kritikan ke, dapat komen kita nak koyak, nak sedih, nak menangis. Of course sedih tu adalah, siapa tak sedih sebab kita sayang produk kita kan. Jadi bila orang bagi kritikan, orang tak suka, of course kita akan rasa down sikit. But macam mana kita nak cepat-cepat bangkit balik daripada lepas kita down and kecewa tu yang penting lah. Kita fokus kepada benda-benda yang baik je sepanjang bisnes ni. Yang mana yang negatif tu kita cari cara untuk perbaiki. Baik, insyaAllah semoga Halwa lebih ke depan selepas ni insyaAllah. Last question sebelum kita ke harapan daripada panel kita, sesuailah dengan topik kita pada hari ini sebagai influencer yang sedang meningkat naik lah saya kira. Sebab Kak Ana sendiri ada surrounding Kak Ana sendiri dan memang ada pengikut rapat dan pelanggan tetap Halwa. Macam mana kita nak tanya adakah influencer ni boleh dianggap sebagai kerjaya atau gaya hidup bagi Kak Ana? Okay, dia sebenarnya bergantung kepada seseorang tu bagi Kak Ana. Macam Kak Ana tak boleh anggap influencer tu sebagai satu kerjaya Kak Ana. Sebab yelah nanti orang kata dia ni followers pun tak sampai 10,000 dah gelar diri sendiri influencer. Tapi actually everyone is an influencer sebenarnya in daily life. So sama ada kita nak jadikan benda tu kerjaya boleh, tapi dia ada fokus dia sendirilah kalau untuk jadikan kerjaya. Macam Kak Ana itu bukan fokus Kak Ana untuk dijadikan sebagai sebuah career. Tapi Kak Ana jadikan benda tu sebagai sampingan untuk promote my business. Yes. So itu yes betul. So yes bagi Kak Ana itu bukanlah suatu kerjaya bagi Kak Ana. Kalau anda di luar sana yang tengah tengok live ni nak jadikan sebagai sebuah kerjaya, you have to know your focus, you have to know jalan mana yang you nak ikut. Sebabnya macam kalau jalan Kak Ana sekarang memang tak sesuai lah sebab nak jadi influencer sebagai kerjaya tiap hari kena post OOTD ke, post video ke apa, and Kak Ana tak ada masa sangat buat benda macam tu. Ada cerita best Kak Ana share. Itu cara Kak Ana influence orang-orang di luar sana. Baiklah, jadi Kak Ana menggunakan career sebagai backer sendiri dan ada influence tersendirilah kita kata kan untuk dalam memberikan kebaikan lah kepada masyarakat. Selain daripada perniagaan, kita juga memberikan contoh-contoh yang baik, insyaAllah. Okey, pastinya kita ke soalan yang terakhir daripada pihak kami lah. Daripada penonton ada juga ni. Last saya kira, setiap dari pengalaman yang ditimba, ilmu yang diperoleh menjadikan Kak Ana merupakan seorang usahawan yang semakinlah dikenali kan, dan potensi perniagaan pun boleh kita katakan memang semakin meningkat. Jadi apakah nasihat lah Kak Ana kepada graduan usahawan ke, dan mereka juga mungkin mempunyai influence tersendiri kepada rangkaian mereka. Okay. Nasihat kan? Nasihat Kak Ana kepada orang di luar sana yang mungkin nak jadi influencer ataupun business owners, pastikan apa segala keputusan yang anda lakukan sekarang adalah keputusan yang betul. Berbaik-baik dengan semua orang, kalau boleh jauhkan daripada benda-benda yang negatif. Choose your circle. Pastikan circle kita circle yang positif. Macam Kak Ana sendiri, Kak Ana memang ada ramai kenalan, ramai kawan, tapi I choose my friends.
I choose my friends. Kita tahu kalau orang yang kita berkawan tu betul-betul berniat baik ataupun sebenarnya tidak. So we have to choose. And pastikan anda dapat sokongan ke orang-orang yang tersayang. Macam Kak Ina have to admit my family sangat-sangat menyokong perniagaan Kak Ana. Jadi daripada semangat family, semangat kawan, kita share segala benda di Instagram, Facebook semua, kita dapat sokongan dan juga nasihat daripada orang di luar sana. Jadi benda-benda tu we have to make use of it. So kepada anda di sana yang nak jadi business owners dan juga influencers, pastikan anda jagalah tingkah laku anda dari sekarang. So kita tak nak kan benda-benda ni nanti bila kita dah betul-betul berada di tahap yang atas, Kak Ana belum lagi lah. Bila kita dah berada di tahap yang betul-betul atas, tiba-tiba ada berita-berita ataupun cerita yang tak seronok tentang kita. Sebab bukan senang kita nak naik, bukan senang kita nak berjaya, tapi untuk jatuh tu sekelip mata. So yes, take care of yourself. Okay, saya kira kita akan ke soalan daripada audiens pula. Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama daripada saudari Afifah. Saya rasa dalam bahasa tulisan Jawi. Okay. Tengah baca nama dia. Betul. Sama Ana, bolehkah Ana kongsi bagaimana cara mendapatkan idea untuk menghasilkan variasi produk baharu? Okay. Thank you Afifah. Salam Afifah. Okay, Halwa memang hampir setiap bulan ataupun at least sebulan sekali kita akan keluarkan produk baru. Kalau bukan kek, kita keluarkan milkshake. Kalau bukan milkshake, kita keluarkan cookies. Sebab makanan, bila kita berniaga produk makanan, kita memang sentiasa kena buat inovasi untuk memastikan pelanggan terus membeli daripada kita. Sebab kek ataupun kek yang premium bukanlah makanan harian. Kalau kita fikir kek, kita akan fikir birthday, kek kahwin je. Tapi I want to make it as a product yang orang boleh sentiasa beli. So itulah pentingnya kita sentiasa buat produk baru. And how I get the ideas, of course kita kena banyak ikuti baker-bakers di luar negara. Jangan kita just fokus in Malaysia saja. Kita dapatkan inspirasi daripada luar juga. And kita sendiri kena eksperimen. Kita makan kek ni, kita fikir dua kek ni sedap, why not kita cuba gabungkan dua kek ni jadi satu ke. Itu salah satu contoh lah kiranya. And kita banyaklah tengok YouTube, banyaklah Google, tengok resipi-resipi jenis-jenis kek di luar sana. Sebab kalau ikutkan tak terkira jenis kek yang ada dalam dunia ni. So yes, kita tak boleh stop belajar. Ada je kelas baru, kita cuba je join. Selagi mampu kita cuba join kelas-kelas baking untuk dapatkan idea baru, untuk dapatkan resipi baru. And insyaAllah why not nanti kalau ada satu hari nanti, contoh macam Kak Ana sekarang, Kak Ana sendiri dah boleh create our own recipe. Itu semua adalah berdasarkan pengalaman kita duk buat macam-macam jenis kek kan. So yes, kita pengalaman and belajar. Dua tu. Pengalaman dan belajar, insyaAllah. Ada tak kalau macam saya pula yang tambah kan tanya. Apa? Tengah makan ke atau tengah minum air, boleh buat jenis ni lah. Ada tak? Pernah tak terlintas? Ada. Hampir setiap hari macam tu. Ada je benda kita nak buat. Bila buat bisnes ni otak kita memang tak boleh berhenti berfungsi. Tak boleh berhenti berfikir. Kita tidur pun kita fikir, tadi makan ni macam sedap, boleh ke jadikan kek? Minum air ni sedap, boleh ke cuba buat sendiri? Tapi kadang-kadang kita Google ke search tak ada resepi tu. So kena pandai-pandai R&D sendiri. Contoh macam baru-baru ni kita buat kek, mu kek. Lepas tu macam-macam jenis kek lagi lah sebenarnya. So kita memang banyak kita try and error. Sebab sambil-sambil makan tu rasa sedap lah. Jangan cuba buat sendiri. Macam tu. Macam tu. So yes, otak sentiasa berfikir. Ada soalan daripada balik tabir. Apakah top selling? Okay. Top selling halwa yang kalau orang pergi mesti orang ambil. Ataupun kalau letak sejam, kalau buka terus habis. Mungkin tak sampai sejam kot. Okay. Kalau ikutkan maybe antara kek original tornado kot. Kek original tornado. Sebab itu merupakan salah satu kek pertama kami yang kami jual adalah bentuk kotak. Dalam bentuk kotak. And Kak Ana memang start jual tu masa PKP. And even sampai sekarang kek tu memang akan habis. Memang tak pernah tak habis. And Alhamdulillah pun even di Kuala Lumpur orang tak tahu pun sebenarnya original tornado benda apa. Taufan ke, Peniwelion ke. Tapi orang beli. And habis. Benda tu dulu yang habis. So yes, our signature ataupun best seller of course original tornado cake. Okay, original tornado. Mungkin boleh ke Taiping untuk merasai. Nak datang nak beli ke? InsyaAllah. Okay. Soalan seterusnya daripada saudari Syamira. Hai Kak Ana, boleh share kata-kata yang membangkitkan semangat Kak Ana?
Okey. Sebenarnya banyak tapi yang Kak Ana betul-betul ingat punca kenapa Kak Ana bila down ataupun sedih Kak Ana bangkit balik ialah keluarga lah. Kak Ana banyak share cerita-cerita sedih dengan adik. Dengan adik-adik Kak Ana sebab ialah daripada kecil tidur berkatil dah masuk universiti baru tidur berasingan. So of course Kak Ana rapat dengan diorang. And Kak Ana banyak bercerita dengan diorang tentang rasa sedih ke, rasa down ke, benda-benda pasal customers ke. And apa yang adik-adik Kak Ana selalu cakap dengan Kak Ana ialah fikirkan mama. Kita tengok macam mana mama susah daripada dulu bisnes. Dia dulu seorang librarian je, seorang kerani di perpustakaan. Dan kita tengok sendiri, Kak Ana sendiri nampak macam dia hidup susah dulu. Macam mana dia buat bisnes catering sehingga ke tahap sekarang. And kita nampak jatuh bangun dia. Kita nampak juga kesusahan dia nak membesarkan kami 3 adik-beradik masa dia jadi ibu tunggal. Kita nampak sendiri macam seorang ibu tunggal yang masa tu tak ada kerjaya yang betul-betul dia kenali, boleh membesarkan 3 orang anak perempuan yang tengah belajar, tapi kami tak pernah merasa kurang. Sedangkan dia bukanlah seorang yang kalau ikutkan kaya raya mewah tak. Tapi kami tak pernah merasa kurang, sentiasa merasa cukup. Mama pula sentiasa mampu beri apa yang kami nak kiranya. Dan mampu membesarkan kami jadi orang lah kiranya sampai sekarang ni kan. Jadi orang. Kami 3 beradik. And yes, kata-kata kira tengok mama. Kalau ingat mama, tengok mama, memang kita down je, kita ingat mama, kita rasa tak boleh, kita ada give up, kita teruskan untuk dia. Macam tu. Kena cari seseorang ataupun mungkin inspirasi lah untuk kita terus kuat dalam kehidupan, insya-Allah. Okey, soalan seterusnya daripada saudara Said. Okey. Assalamualaikum, apa pendapat mengenai influencer yang buat konten di social media yang tidak beretika semata-mata untuk promosikan produk mereka? Okey, Kak Ana pernah dapat soalan ni tau sebelum ni. And kita tengok sendiri yang ramai usahawan kat luar sana yang kita boleh tengok sendiri kat social media, Instagram ke Facebook, yang viral, yang famous atas sebab-sebab yang salah. Atas sebab-sebab kita panggil marketing bad marketing is a good marketing lah kiranya. Orang kenal je, it's a good marketing. Tapi that is not my style. Kalau itu merupakan cara diorang, itu cara diorang nak bawa nama perniagaan mereka, itu atas hak masing-masing lah. Tapi kalau pendapat Kak Ana tak suka bisnes Kak Ana dikaitkan dengan benda-benda yang negatif. Sebab bila negatif ni kita kadang-kadang tak sedar sebenarnya benda ni akan makan diri kita juga dalam jangka masa yang panjang kan, tak lama lagi. Memang sekarang kita rasa seronok bila viral ke orang hentam-hentam, kita rasa seronok. Tak apalah sekarang famous. Tak apalah kejap je dapat 100,000 followers. Yes, masa tu kita seronok. Tapi in future orang takkan lupa tahu benda-benda tu. Orang takkan lupa. So yes, kalau boleh bagi Kak Ana lebih baik kita fokus kepada benda yang positif. Sebab tu Kak Ana mention tadi, choose your circle. Kalau circle kita orang-orang yang positif, orang-orang yang pandai bawa diri, bawa nama dengan cara yang beretika ataupun image-image yang elegan, insya-Allah kita pun boleh ikut jalan yang betul. Sebab sebenarnya ramai lagi founder ataupun usahawan yang tak perlu pun gunakan konten yang tidak beretika di social media tapi boleh berjaya. So kenapa nak ikut benda yang tak elok sedangkan kita ada benda-benda yang elok. Macam tu. Okey, baiklah, itu sahaja saya kira soalan-soalan daripada penonton. Okey. Alhamdulillah, kita hampir ke penghujungnya. Untuk penonton semua, saya haraplah anda semua dapat jawab maklum balas pada pautan yang dipaparkan pada ruangan komen ya. Rumusnya, tajuk kita pada hari ini mendedahkan kita tentang bagaimana kita menggunakan pengaruh sedia ada yang ada dalam hidup kita yang mampu kita gunakan sebagai sumber kekuatan untuk kita berjaya di dunia sebagai usahawan dan banyak lagi lah untuk merangkumi tajuk kita pada hari ini, influencer di media sosial kerjaya atau gaya hidup. Baik, sebelum kita akhiri, saya pasti Kak Ana pasti nak kongsikan sedikit tentang Halwa by Ana Najah. Dipersilakan. Okay, kepada anda di luar sana yang sedang tengok live Facebook ini, if you want to know more about my business, boleh tengok di Facebook kami halwa.an ataupun di Instagram halwa.an. Tapi di Twitter atau TikTok anda boleh search nama saya iaitu Ana Najah untuk mengikuti perkembangan kami. Dan kepada anda yang di luar Taiping, kalau ada jalan-jalan ataupun bercuti di Taiping, boleh datang ke baking studio kami terletak di Taiping Perak. Just search for Halwa by Ana Najah Baking Studio. And kepada anda di Kuala Lumpur, kami sekarang berada di Kuala
Kuala Lumpur Convention Center. Sehingga hari Ahad ini dari jam 10 pagi sehingga 10 malam kami ada open meja jualan di mana anda boleh dapatkan produk-produk kami seperti cookies dan juga cakes. Dan insyaAllah pada bulan 3 nanti kita akan buka sebuah lagi booth jualan di Food Festival di Bukit Jalil. Kepada anda di sana yang berada di Kuala Lumpur nak dapatkan kek halwa sebab bukan senang nak dapat kan, kami berada di Taiping, you can come to our food festival. Thank you. Itu sahaja. Okay, kita akan tayangkan sedikit video daripada Halwa by Ana Naja. Okay. Secara ringkas kalau nak sila follow dan like lah Instagram ataupun Facebook Halwa by Ana Naja. Baiklah Kak Ana, terima kasih banyak-banyak untuk hari ini atas perkongsian yang saya kira sangat bermanfaat lah. Maaf kiranya ada yang terkurang daripada pihak kami, pihak Protege, dan kita akan tunggulah di balik tabir selepas ni untuk sesi bergambar dan tak lupa juga untuk para penonton kita hari ini Kak Ana. Terima kasih kerana sangat aktif lah menunggu sehingga ke habis rancangan dan memberikan komen, dan jangan lupalah untuk berikan maklum balas dan cadangan anda di pautan komen yang disediakan. Terima kasih ya Kak Ana. Thank you Asma. Thank you Protege. Thank you. Thank you. Baiklah, saya sekali lagi ingin kongsikan kepada anda semua buat para graduan mengenai program Temuduga Virtual mengikut zon yang akan dijalankan setiap minggu bermula Julai sehingga Disember 2021. Kita ada 2 lagi sesi iaitu zon Borneo dan zon tengah iaitu Kuala Lumpur, Selangor dan wilayah persekutuan. Jadi anda yang ingin mendapatkan pekerjaan dan pengalaman sangatlah disarankan untuk merebut peluang dan ikuti maklumat lanjut di media sosial rasmi Protege. Semoga ilmu yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat kepada para graduan, usahawan graduan dan membantu anda semua meningkatkan pembangunan diri. Baiklah, kita akan, ini merupakan episod terakhir On Air with Protege edisi 2021. Jadi untuk anda semua, insyaAllah kita akan jumpa lagi, kemungkinan besar insyaAllah. Jadi cuma minggu depan kita ada program Medac to You jam 8.30 malam bersama panel yang istimewa juga. Jadi jangan lupakan temu janji anda bersama saya dan temu janji kita. Okay, sekian itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.